Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk pembentangan kumpulan, kami memilih tajuk Dasar Kerajaan mengenai COVID-19. Kumpulan kami mempunyai 5 ahli kumpulan iaitu Anim Nabila binti Ahmad, Nurul Bakis binti Ruslain, Intan Amirador Ashikin binti Muhammad Nur, Khairul Azlan bin Muhammad Idrus dan Muhammad Hishamuddin bin Hassan. Dan kami semua terdiri dari kumpulan A. Ini merupakan sektor kesihatan mengenai COVID-19. Untuk sektor kesihatan, kerajaan Malaysia memandang serius kerana ia melibatkan semua pihak, tidak mengira umur dan sebagainya. Virus COVID-19 sangat memberi kesan sehingga mengakibatkan kesihatan mental juga terjejas. Dari itu, kerajaan di Malaysia mengambil langkah berjaga-jaga dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP bermula daripada 18 Mac 2020. Dengan adanya pelaksanaan PKP telah mengubah segala corak dan norma baharu dalam kehidupan semua rakyat Malaysia. Tujuan PKP dilaksanakan untuk memastikan rakyat Malaysia menjaga jarak agar tidak terlibat dalam kegiatan sosial secara berlebihan. Dan tujuan yang paling penting sekali agar dapat memutuskan rantaian wabak. Berdasarkan gambar rajah di atas, ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan mengadakan swab test di antara semua penduduk. Swab test ini bertujuan untuk mereka mengenal pasti individu yang dijangkiti haruslah dikuarantin selama 14 hari yang berasingan dengan individu yang tidak dijangkiti. Ini pula merupakan SOP yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia. Yang pertama, perlu menjaga jarak 1 meter dengan individu yang lain. Yang kedua, sentiasa memakai pelitup muka. Yang ketiga, elakkan diri dari berada di tempat yang sesak. Yang keempat, elakkan diri dari bersembang dengan jarak yang dekat. Yang kelima, perlu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun sentiasa. Dan yang terakhir, elakkan diri dari bersalaman di antara satu sama lain. Ini pula merupakan peranan kerajaan dan KKM dalam menangani COVID-19. Menurut Ketua Pengarah KKM, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, salah satu strategi dengan menempatkan alat pengimbas haba bertujuan untuk mengenal pasti lebih ramai di kalangan yang masuk ke dalam Malaysia mempunyai gejala demam dan sebagainya. Selain daripada itu, KKM dan kerajaan juga menambah dan meningkatkan lagi jumlah hospital yang dapat merawat coronavirus COVID-19. Apabila kawasan ataupun daerah yang dikenal pasti mempunyai banyak kes positif, maka kerajaan telah mengambil keputusan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, iaitu PKPD. PKPD ini bertujuan untuk mengelakkan penduduk luar memasuki kawasan penduduk yang dijangkiti. Untuk kawasan yang dilaksanakan PKPD, bekalan makanan, perubatan dan sebagainya akan diberi dengan secukupnya oleh pihak kerajaan. Antara langkah-langkah kerajaan untuk mencegah COVID-19 dengan memberi suntikan vaksin kepada rakyat Malaysia. Malaysia mempunyai 3 jenis vaksin. Pertama, Pfizer. Kedua, Sinovac. Dan yang ketiga, AstraZeneca. Apa perbezaan di antara Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca? Kita mulakan dengan Pfizer. Teknologi mRNA bertindak menghancurkan protein virus COVID-19. Protein yang dihasilkan dalam tubuh akan merangsang badan menghasilkan antibodi untuk melawan jangkitan. Sinovac pula, ia menggunakan teknologi inactivated virus yang mana virus mati disuntik dalam badan manusia. Apabila ia berlaku, badan akan melawan virus yang mati dan menghasilkan antibodi melawan jangkitan seterusnya. Manakala AstraZeneca, ia menggunakan teknologi viral vector iaitu virus diubah suai untuk dipindahkan ke antigen genetik kod ke badan manusia. Kemudiannya menghasilkan antibodi menahan serangan virus. Ia berkesan sebanyak 62 hingga 90% dan
memadai melawan virus COVID-19. Seperti yang kita tahu, banyak sebenarnya usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan dan pegawai-pegawai kesihatan kita tentang sektor pendidikan. Okey, so pengenalan untuk sektor pendidikan. Pendidikan ialah satu proses pembelajaran, pengetahuan ataupun keterampilan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya melalui pengajaran. Okey, pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah negara. Pendidikan kemudahan pembelajaran dalam talian yang menuntut komitmen penuh sama ada pensyarah, tenaga pengajar dan juga para pelajar. Okey, seterusnya warga pendidik perlulah melengkapkan diri dengan pengetahuan teknologi maklumat serta komunikasi ICT. Teknologi yang baru juga perlu didedahkan dan disediakan kepada warga pengajar supaya memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran. Okey, seterusnya Perpustakaan Negara menyediakan e-book portal untuk menggalakkan pinjaman buku atas talian. So tak payah pergi library untuk pinjam buku. Dasar kerajaan ni memudahkan pelajar untuk pinjam buku atas talian. Kerajaan sangat menitik beratkan kebajikan rakyat Malaysia. Jadi, beberapa pakej telah dilancarkan untuk meringankan beban rakyat Malaysia yang terjejas. Sebagai kerajaan yang amat prihatin dengan rakyatnya, kerajaan telah memperkenalkan beberapa pakej rangsangan bagi membendung penularan wabak COVID-19 ini. Daripada sektor kesihatan kita dapat lihat pembelian peralatan perubatan, elang khas barisan hadapan serta pembelian perkhidmatan dan peralatan hospital swasta. Bagi sektor kewangan pula, pengeluaran KWSP Akaun 2 telah dibenarkan oleh kerajaan kepada pencarum-pencarum kumpulan wang simpanan pekerja, di mana mereka boleh mengeluarkan sebulan RM500 terhad sehingga RM6,000 selama 12 bulan dengan bayaran secara berperingkat. Seterusnya, internet percuma telah diberikan kepada setiap pengguna smartphone, di mana 1 GB telah diperuntukkan untuk sehari kepada pelanggan-pelanggan yang menggunakan telefon pintar. Akhir sekali, bantuan khas bagi pemandu e-hailing. Bantuan tunai secara one-off bernilai RM500 kepada 120,000 pemandu sepenuh masa e-hailing yang telah terjejas. Pemandu teksi juga telah mendapat RM600 secara one-off melalui pakej rangsangan pertama. Tujuan pakej rangsangan ini diperkenalkan adalah untuk mempertingkatkan lagi inisiatif yang sedia ada. Dengan ini, kerajaan telah mempercepatkan bantuan menerusi tambahan peruntukan kepada semua golongan yang telah terjejas di Malaysia. Seterusnya, kerajaan juga membantu sebilangan besar golongan yang terjejas, terutamanya golongan B14, golongan muda, perusahaan kecil dan sederhana, serta mereka yang berada di dalam sektor yang tidak formal. Pakej ini juga dapat mengurangkan beban kewangan ketika PKP yang telah dilaksanakan kali kedua. Akhir sekali, pakej ini bertujuan bagi membiayai pembelian peralatan dan perkhidmatan untuk memerangi COVID-19. Seterusnya, kerajaan juga telah memberikan data internet percuma di bawah pakej rangsangan pemulih, di mana ia dapat membantu meringankan kos waktu pelajar-pelajar menjalankan aktiviti pendidikan online dari rumah. Ia juga dikuatkuasakan sepanjang tempoh pelaksanaan PKP dan boleh digunakan antara jam pukul 8 pagi hingga 6 petang. Pakej ini ditawarkan kepada semua pengguna bagi hampir kesemua aktiviti harian termasuklah pembelajaran, bekerja dari rumah, pembelian barangan secara dalam talian dan perkhidmatan kerajaan dan swasta.
boleh menggunakan pakej yang telah diberi oleh kerajaan. Kerajaan juga telah memperuntukkan sebilangan besar perbelanjaan tahunan dengan pemberian vaksin secara percuma. Pemberian vaksin secara percuma ini dilakukan secara berperingkat dengan mendahulukan golongan warga emas. Program ini dikenali sebagai Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Beberapa pusat pemberian vaksin telah diwujudkan di serata negeri bagi memudahkan pemberian vaksin dilakukan. Program vaksinasi ini telah dilancarkan seawal Mac 2021 sepanjang 12 bulan untuk 27 juta rakyat Malaysia. Kerajaan juga telah memperuntukkan bantuan khas bagi pemandu-pemandu teksi dan e-hailing. Bantuan khas sebanyak RM500 untuk pemain industri pengangkutan ini telah dilancarkan bagi meringankan beban mereka yang telah terjejas pada musim pandemik ini. Pemandu yang layak menerima bantuan ini adalah pemandu pelancong, pemandu teksi, pemandu bas sekolah, pemandu bas persiaran, pemandu kereta sewa serta pemandu e-hailing. Seramai 56,092 orang pemandu e-hailing telah memenuhi syarat kelayakan dan layak untuk menerima bantuan secara one-off ini. Ini saya akan menerangkan sedikit dasar kerajaan mengenai pandemik COVID dalam tajuk sosial. Ianya membawa dalam keseimbangan di antara penyediaan dan jaringan keselamatan dengan kepentingan kewangan berdaya tahan dan pembangunan budaya insan. Kerjasama di dalam faktor di antara sektor awam dan sektor swasta memainkan peranan dan perlu dipertingkatkan bagi mewujudkan kukuhnya antara organisasi keselamatan sosial dan pemegang taruh serta pengubalan setiap dasar-dasar kerajaan. Tindak balas sosial adalah perlu bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memproseskan hak dan merapatkan jurang perlindungan sosial dalam negara, terutama bagi pekerja ekonomi yang tidak formal seperti suri rumah atau pekerja yang tidak bergaji seperti penjaja. Arti kata kerajaan menumpukan dasar sosial ini kepada suri rumah atau pekerja yang tidak bergaji seperti peniaga ataupun penjaja. Haruslah kita memanfaatkan peluang sosial dan ekonomi dalam pandangan ini dan menguruskan ketidaksamaan. Kerajaan telah pun mengkaji dan menyelidik menerusi Majlis Perlindungan Sosial Malaysia MYPC membangunkan dasar sosial negara komprehensif berdasarkan keperluan hidup dan merangkumi dasar berkesan dan cekap. Kerajaan juga telah menambah peruntukan dan insentif untuk memperbagai program perlindungan sosial seperti Bantuan Keluarga Malaysia, IKASI dan banyak lagi. Insentif-insentif ini, perlindungan sosial ini terdapat dan diperkasakan di dalam bajet 2022. Kerajaan terus komited untuk menghapuskan kemiskinan melalui kerjasama meluas antara agensi-agensi serta badan berkanun yang akan membantu bagi meningkatkan serta menjana peluang yang lebih meluas untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif. Tumpuan utama kerajaan di dalam dasar sosial adalah untuk merasionalkan dan memperkasakan program bantuan sosial yang memberi fokus kepada kelangsungan hidup, mobiliti sosial dan nilai tambah. Memperbaharui rangkau insurans sosial, pencen dan perasaan di mana skema perlindungan akan ditambah baik dan diperluaskan kepada semua rakyat Malaysia di mana akan difokuskan kepada suri rumah, pekerja kontrak, pekerja sendiri, pekerja swasta dan pekerja-pekerja dalam sektor awam. Ini akan menjadikan pasaran baru aktif dan inklusif dengan mempertingkatkan penyertaan dan mengekalkan kepuasan sasar dalam pasaran buruh melalui intervensi kepada penempatan pekerjaan, peningkatan kemahiran dan latihan semula dalam kemahiran. Pembangunan pelaksanaan data dan perlindungan sosial yang akan menyimpan dan menguruskan semua data-data berkaitan perlindungan sosial ini. Seterusnya saya akan membentangkan isu di dalam sektor keselamatan berkaitan pandemik COVID-19. Seperti anda sudah maklum, pandemik COVID-19 di Malaysia merupakan sebahagian daripada pandemik penyakit coronavirus 2019 ataupun yang dipanggil COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia berpunca daripada coronavirus iaitu sindrom pernafasan. Sehingga kini
Malaysia berada di tempat ketiga bagi jumlah kes kejangkitan COVID-19 dan juga jumlah yang tinggi kematian akibat penyakit tersebut di Asia Tenggara selepas Indonesia dan Filipina. Setakat 3 Januari 2020, terdapat sebanyak 2,767 kes yang telah disahkan di Malaysia, dengan sebanyak 2,695 kes sudah pulih sepenuhnya dan 31,560 kes kematian serta 39,733 kes masih aktif. Sejak Januari 2020, tindak balas dan kesiapsiagaan perubatan terhadap wabak tersebut di Malaysia disedia oleh Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah. Dan kluster yang terbesar pada ketika itu dikaitkan dengan perhimpunan jemaah tabligh yang diadakan di Kuala Lumpur yang membawa kepada kenaikan besar-besaran dalam kes tempatan serta pengeksportan kes ke negara jiran. Seterusnya, di dalam slide ini saya akan menerangkan langkah-langkah bagi sektor keselamatan berkaitan pandemik COVID-19. Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada mulanya memberi amaran bahawa sesiapa yang tidak mematuhi langkah kawalan itu boleh dikenakan pelbagai penalti di bawah kanun kesiasaan. Walau bagaimanapun, pada 18 Mac, Jabatan Peguam Negara mengeluarkan gazet persekutuan khusus untuk perintah kawalan ini, menyatakan bahawa penalti sehingga RM1,000 atau sehingga 6 bulan penjara bagi sesiapa yang tidak mematuhi peraturan perintah kawalan itu. Semua perjalanan antara negeri kecuali perjalanan ke Sarawak tertakluk kepada kebenaran tertulis daripada pihak polis yang dikendaki dengan alasan yang sah dalam tempoh kawalan tersebut. Seterusnya, menjelang akhir bulan Mac 2020, jumlah jangkitan COVID-19 yang disahkan di dalam negara telah meningkat daripada bawah 30 kes yang aktif kepada 2,000 kes yang aktif ke atas dan telah dilaporkan di setiap negeri dan wilayah persekutuan di negara ini. Oleh itu, bagi sektor keselamatan berkuat kuasa pada 18 Mac 2020, Malaysia secara rasminya melaksanakan langkah kawalan pergerakan. Pada 25 Mac 2020, Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui secara langsung kebangsaan mengumumkan bahawa perintah kawalan itu dilanjutkan sehingga 14 April 2021. Walau bagaimanapun, terdapat pertimbangan kawalan pergerakan lebih lanjut sehingga akhir April atau Mei kerana jumlah kes di Malaysia dijangka meningkat pada pertengahan April 2021 menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).